Pagi itu tidak dimulakan dengan bunyi jam loceng yang tergesa-gesa, tidak juga dengan mesej bertalu-talu di telepon. Ia bermula perlahan, hampir tidak disedari. Cahaya matahari masuk melalui celah langsir nipis, jatuh tepat ke atas meja dapur yang masih kosong. Sebuah cawan kopi diletakkan tanpa suara. Uapnya naik perlahan seolah-olah enggan mengganggu ketenangan pagi. Di ruang yang kecil itu, ada dua insan yang tidak berkata apa-apa, namun segalanya terasa penuh. Tiada pelukan dramatik, tiada kata cinta yang perlu diulang. Hanya satu pandangan singkat, cukup untuk mengesahkan bahwa hari ini bermula dengan rasa yang sama seperti semalam. Tenang, selamat, dan tidak perlu dijelaskan kepada sesiapa. Disitulah, tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk siapa, pembaca mula tertanya-tanya, kehidupan siapa yang begitu sunyi, tetapi kaya ini? Siapa yang memilih pagi sebegini, sebagai kemewahan sebenar, bukan pentas besar, bukan sorotan kamera? Jawapannya tidak datang serta-merta. Cerita ini tidak tergesa-gesa. Ia berjalan perlahan, seperti langkah kaki di lantai kayu yang tidak mahu berdecit. Kebahagiaan di sini tidak menuntut pengakuan. Ia wujud kerana dua orang memilih untuk menjaganya setiap hari melalui perkara-perkara yang terlalu kecil untuk dijadikan tajuk utama. Apabila sisi Iman akhirnya bersuara tentang kehidupannya bersama suami, nada yang digunakan bukan nada kejayaan, bukan juga nada membalas dendam kepada masa lalu. Ia lebih menyerupai bisikan, jujur, perlahan, dan mengejutkan kerana kesederhanaannya. Tiada cerita tentang hadiah mahal atau percutian mewah yang disusun rapi untuk tontonan. Sebaliknya, yang dikongsi hanyalah rutin, memasak bersama, berbincang tentang hal remeh, ketawa kecil apabila sesuatu tidak berjalan seperti dirancang. Bagi sesetengah orang, semua itu mungkin kedengaran membosankan. Namun disitulah kejutan sebenar tersembunyi, bahawa kebahagiaan yang diimpikan ramai rupa-rupanya tidak memerlukan drama. Dia tidak menggambarkan suaminya sebagai wira sempurna. Tiada kata-kata berlebihan. Yang ada hanyalah pengakuan bahawa lelaki itu hadir, bukan sekadar secara fizikal, tetapi juga secara emosi. Hadir untuk mendengar apabila hari terasa panjang. Hadir untuk diam bersama apabila kata-kata tidak lagi perlu. Dalam dunia yang gemar mempamerkan cinta sebagai sesuatu yang lantang dan penuh simbol, perkongsian ini terasa hampir tidak masuk akal. Seolah-olah melawan arus, seolah-olah menampar jangkaan ramai yang menyangka bahagia mesti kelihatan hebat dari luar. Kehidupan yang dikongsi itu juga tidak bebas daripada cabaran. Namun cara ia diceritakan membuatkan cabaran tersebut kelihatan seperti sebahagian daripada perjalanan, bukan ancaman kepada kebahagiaan. Ada hari-hari letih, ada hari-hari sunyi, ada hari-hari di mana masing-masing memilih ruang sendiri. Anehnya, semua itu tidak melemahkan hubungan, malah menguatkannya. Kerana di situ, mereka belajar bahawa cinta tidak sentiasa tentang bersama, tetapi tentang memahami bila perlu memberi jarak tanpa rasa takut kehilangan. Bagi banyak pasangan yang mendengar kisah ini, perasaan bercampur mula muncul. Ada yang tersenyum, ada yang terdiam lama. Sesetengahnya mungkin terkejut kerana selama ini mereka mengejar gambaran cinta yang terlalu jauh dari realiti. Perkongsian Sisi membuka satu persoalan yang tidak selesa, tetapi jujur. Adakah kita benar-benar mahukan kebahagiaan atau sekadar pengesahan daripada orang lain bahawa kita kelihatan bahagia? Kehidupan yang diceritakan ini tidak menjanjikan kesempurnaan, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih sukar dicari, ketenangan yang tidak perlu dijelaskan. Dan semakin cerita itu bergerak, semakin jelas bahawa kebahagiaan yang dikongsi bukan sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Ia dibina perlahan-lahan melalui pilihan-pilihan kecil yang sering diabaikan. Memilih untuk pulang tepat waktu, memilih untuk mendengar tanpa menyampuk, memilih untuk tidak menang setiap kali berbeza pendapat.
Semua itu kedengaran remeh, namun apabila digabungkan, ia membentuk kehidupan yang ramai idamkan, tetapi sedikit yang benar-benar faham cara mencapainya. Di balik semua itu, ada satu perasaan ganjil yang tertinggal, perasaan bahwa kisah ini masih belum selesai, bahwa apa yang dikongsi hanyalah permukaan kepada sesuatu yang lebih dalam. Pembaca dibiarkan dengan gambaran dapur yang sama, cawan kopi yang hampir sejuk, dan dua insan yang masih duduk bersebelahan, tanpa kepastian apa yang akan berlaku seterusnya, tanpa janji bahawa segalanya akan sentiasa mudah. Hanya keyakinan senyap bahawa kebahagiaan kadang-kadang lahir daripada keberanian untuk hidup perlahan, walaupun dunia di luar terus berlari. Di ruang ini, namanya tidak dipanggil dengan nada tinggi. Tiada siapa menunggu tanda tangan. Tiada kamera yang bersedia menangkap sudut terbaik wajahnya. Di sini, sisi iman tidak muncul sebagai suara merdu yang pernah memenuhi pentas, bukan juga figura yang jadwalnya padat dengan temu janji dan komitmen profesional. Dia hadir tanpa peranan besar, tanpa skrip, tanpa keperluan untuk menjadi sesiapa selain dirinya sendiri. Seorang wanita yang pulang ke rumah, menanggalkan kasut di depan pintu dan meletakkan beg di sudut yang sama setiap hari. Apabila lampu pentas tidak lagi menyilaukan mata, yang tinggal hanyalah bunyi halus dalam rumah, air yang mengalir di singki, kipas siling yang berputar perlahan, langkah kaki yang tidak tergesa-gesa. Di saat inilah perbezaan itu menjadi jelas. Dunia luar mengenalnya melalui lagu, melalui senyuman yang dikawal rapi, melalui image yang sentiasa kelihatan yakin. Namun di ruang pribadi ini, keyakinan itu tidak perlu dipamerkan. Ia wujud dalam bentuk yang jauh lebih senyap. Kebolehan untuk duduk diam, untuk tidak bercakap, untuk tidak menjelaskan apa-apa. Sebagai seorang istri, Sisi tidak membawa persona pentas ke dalam rumah. Tidak ada usaha untuk menjadi luar biasa. Tidak ada keperluan untuk sentiasa kelihatan kuat. Dia melakukan perkara-perkara kecil yang sering terlepas pandang, menyusun pinggan, mengingatkan hal remeh, bertanya soalan yang tidak penting tetapi penuh makna. Dalam peranan ini, dia tidak diukur dengan pencapaian, tetapi dengan kehadiran. Bukan berapa banyak yang dia lakukan, tetapi sejauh mana dia benar-benar ada. Perbandingan antara dua dunia itu terasa hampir bertentangan. Di luar, sorakan dan bunyi muzik yang kuat. Kata-kata pujian yang datang silih berganti. Tuntutan untuk sentiasa relevan. Di dalam rumah, hanya ada keheningan yang jujur. Di satu sisi, nama dan reputasi. Di sisi lain, rasa cukup yang tidak memerlukan pengiktirafan. Dan anehnya, di ruang yang paling senyap itulah, dia kelihatan paling utuh. Tidak ada cerita tentang siapa yang lebih dominan, siapa yang berkorban lebih banyak. Perkahwinan yang dikongsi ini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna atau bebas konflik. Namun ia terasa nyata kerana ia dibina atas rutin, bukan ilusi. Sisi muncul sebagai seorang wanita yang memahami bahawa cinta tidak sentiasa berbentuk perayaan. Kadangkala ia hanya tentang pulang ke rumah pada waktu yang sama, berkongsi makan malam yang ringkas, dan menerima hari seadanya tanpa perlu mengubah apa-apa. Dalam diam, peralihan itu berlaku daripada seorang figura awam kepada seorang individu yang tidak lagi ditentukan oleh sorotan. Dia tidak kehilangan identiti, tetapi menemui lapisan yang selama ini tersembunyi di sebalik jadual dan komitmen. Seorang wanita yang belajar bahawa ketenangan bukan datang daripada melarikan diri daripada dunia, tetapi daripada memilih ruang di mana dia tidak perlu berlakon. Dan di antara dua dunia itu, pentas yang bising dan rumah yang sunyi, wujud satu garis halus yang hanya dia benar-benar fahami. Garis yang memisahkan apa yang dituntut oleh orang ramai dan apa yang sebenarnya diperlukan oleh jiwa. Disitulah Sisi berdiri kini, bukan sebagai ikon, bukan sebagai suara yang diraikan, tetapi sebagai seorang istri yang hidup dalam ritma perlahan, sambil membiarkan dunia luar terus berlari tanpa menunggu.
Dalam kehidupan perkahwinan ini, ukuran kebahagiaan tidak datang daripada saiz rumah atau bilangan bilik yang jarang dimasuki. Tiada kisah tentang pagar tinggi atau ruang tamu yang terlalu besar untuk diisi suara. Apa yang wujud hanyalah meja makan sederhana, 2 pinggan yang diletakkan hampir serentak, dan waktu malam yang tidak diburu oleh sesiapa. Di sinilah sisi iman menceritakan satu kebenaran yang jarang diperkatakan, bahwa kebahagiaan tidak memerlukan bukti visual untuk dianggap sah. Perkahwinan yang dikongsi ini tidak dipenuhi ritual besar. Tiada keperluan untuk memuat naik setiap detik agar dunia tahu mereka baik-baik sahaja. Media sosial bukan pentas untuk mengesahkan cinta. Ia hanya wujud sebagai latar, bukan tujuan. Apa yang lebih penting ialah detik-detik kecil yang tidak sempat dirakam. Makan malam bersama selepas hari yang panjang. Duduk bersebelahan tanpa perlu bercerita panjang. Memahami keletihan masing-masing tanpa menyoal terlalu banyak. Dalam diam itu, jarak tidak wujud. Yang ada hanyalah keserasian yang tidak memerlukan suara. Sisi tidak menggambarkan perkahwinannya sebagai kisah tanpa cacat. Ada hari-hari yang terasa hambar, ada masa-masa yang sunyi. Namun sunyi itu tidak menakutkan. Ia bukan tanda renggang, sebaliknya bukti kepercayaan. Kepercayaan bahawa 2 insan boleh berada dalam ruang yang sama, tanpa perlu sentiasa menghiburkan satu sama lain. Kepercayaan bahawa cinta tidak runtuh hanya kerana tiada kata manis diucapkan setiap hari. Apa yang menjadikan kehidupan ini begitu diimpikan ramai pasangan ialah rasa selamat yang jarang disedari. Selamat untuk menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Selamat untuk letih, untuk diam, untuk tidak sempurna. Di sisi pasangannya, Sisi tidak perlu menjadi versi terbaik dirinya sepanjang masa. Cukup menjadi versi sebenar, yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang tidak pasti, kadang-kadang hanya mahu duduk dan menarik nafas panjang. Perkahwinan ini juga tidak dibina atas janji-janji besar yang kedengaran indah, tetapi sukar dipenuhi. Tiada sumpah untuk sentiasa bahagia, kerana mereka faham bahagia bukan sesuatu yang kekal tanpa usaha. Yang ada hanyalah kesediaan untuk hadir, terutama ketika keadaan tidak ideal. Hadir tepat pada waktunya, ketika salah seorang pulang dengan fikiran berserabut, ketika hari tidak berjalan seperti dirancang, ketika dunia luar terasa terlalu bising. Dalam rutin yang berulang itu, makna kebahagiaan perlahan-lahan berubah. Ia bukan lagi tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menjaga apa yang sudah ada. Tentang memilih satu sama lain setiap hari, walaupun tanpa upacara. Tentang mengakui bahawa cinta dewasa jarang kelihatan dramatik. Ia lebih banyak hidup dalam perbuatan kecil yang konsisten, dalam kehadiran yang tidak berganjak. Bagi mereka yang memerhati dari jauh, kehidupan ini mungkin kelihatan biasa, namun disitulah daya tarikannya. Ia membongkar satu realiti yang mengejutkan, bahawa apa yang dikejar ramai sebenarnya sudah wujud dalam bentuk paling sederhana. Tanpa kemewahan yang menuntut perhatian, tanpa sorakan yang memekakkan telinga, perkahwinan ini berdiri atas satu asas yang senyap, tetapi kukuh. Perasaan bahawa di rumah, di sisi orang itu, seseorang boleh berhenti berpura-pura dan tetap diterima. Dalam cerita ini, dia tidak pernah melangkah ke hadapan. Namanya jarang disebut, wajahnya tidak dicari. Tiada keperluan untuk diperkenalkan dengan latar belakang yang panjang. Kehadirannya dirasakan bukan melalui apa yang dilihat, tetapi melalui apa yang kekal. Di sisi-sisi iman, lelaki ini tidak mengambil ruang, namun anehnya, dialah yang paling terasa apabila tiada siapa bercakap. Dia tidak digambarkan sebagai seseorang yang sempurna. Tidak juga diletakkan di atas pedestal. Tidak ada usaha untuk menjadikannya wira dalam naratif ini. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang tahu bila perlu mendengar dan bila perlu diam. Dalam dunia yang sering mengajar lelaki untuk bersuara lantang,
kehadirannya terasa berbeza, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak takut kepada kesunyian. Dia tidak memotong ayat, tidak menyelesaikan masalah dengan pantas, tidak menawarkan jawapan yang mudah. Dia memilih untuk berada di situ, sepenuhnya. Cara dia Lang He bukan sekadar dengan telinga. Ia terlihat pada bahunya yang tidak bergerak ketika Sisi bercakap perlahan, pada pandangan yang tidak melayang ke telefon, pada kesediaan untuk menunggu sehingga kata-kata benar-benar habis. Ada masa-masa di mana perbualan terhenti di tengah jalan, bukan kerana tiada apa yang hendak dikatakan, tetapi kerana perasaan lebih berat daripada bahasa. Di saat-saat itu, dia tidak berundur. Dia kekal duduk, seolah-olah berkata tanpa suara bahawa diam juga boleh menjadi bentuk sokongan. Dalam rumah yang sunyi itu, kehadirannya paling ketara ketika segalanya terasa biasa. Bukan ketika ketawa besar, bukan ketika perayaan, tetapi ketika hari-hari yang tidak mempunyai apa-apa untuk diraikan. Ketika Sisi pulang dengan wajah letih, ketika semangat turun tanpa sebab yang jelas, ketika dunia luar terasa terlalu rapat dan terlalu bising. Lelaki ini tidak memaksa keceriaan. Dia tidak menuntut penjelasan. Dia hanya berada di situ, tidak bergerak, tidak pergi. Dia juga tidak muncul sebagai lelaki yang ingin difahami oleh orang ramai. Tidak ada keperluan untuk dikenali, untuk dipuji, untuk dipetik dalam wawancara. Peranannya tidak pernah bergantung kepada sorakan. Ia bergantung kepada konsistensi, hadir setiap hari, dengan cara yang sama, tanpa mengira suasana. Dalam diam itulah, dia menjadi pusat kepada keseimbangan yang jarang disedari. Bukan pusat perhatian, tetapi pusat gravity. Apa yang membuatkan kehadirannya begitu kuat ialah hakikat bahawa dia tidak lari ketika tiada apa-apa berlaku. Banyak hubungan runtuh bukan kerana konflik besar, tetapi kerana kesunyian yang tidak ditanggung bersama. Lelaki ini memilih untuk tidak pergi ketika perbualan menjadi pendek, ketika jarak emosi menguji kesabaran. Dia faham bahawa cinta dewasa sering hidup dalam ruang kosong, ruang antara ayat, antara hari, antara harapan. Dalam perkahwinan ini, peranan suami tidak ditentukan oleh tindakan dramatik. Ia ditentukan oleh kesediaan untuk kekal. Kekal apabila tidak dipuji. Kekal apabila tidak diperlukan secara jelas. Kekal apabila kehadirannya tidak dirayakan, tetapi tetap diperlukan. Dan dalam setiap detik kecil itu, tanpa sedar, dia menjadi pusat kepada kehidupan yang dibina bersama. Seorang lelaki yang tidak berdiri di hadapan, tetapi sentiasa ada di belakang, memastikan tiada apa yang runtuh ketika semua kelihatan senyap. Cara perkongsian itu datang tanpa pengumuman besar. Tiada nada yang meninggi, tiada ayat yang disusun untuk mencipta sensasi. Sisi iman tidak muncul dengan niat untuk membuat orang lain merasa kurang, apatah lagi mencetuskan perbandingan. Apa yang keluar hanyalah cerita yang mengalir perlahan, seolah-olah dia sendiri masih sedang memahaminya. Bukan pengakuan yang dirancang rapi, tetapi luahan yang lahir kerana rasa cukup. Dia tidak menggunakan kata bahagia sebagai slogan. Tidak diulang-ulang, tidak ditegaskan. Kebahagiaan dalam ceritanya tidak berdiri sebagai pencapaian, tetapi sebagai keadaan, hadir, senyap, dan tidak memerlukan penonton. Dia tidak mengajar sesiapa bagaimana untuk mencintai, tidak menyenaraikan langkah-langkah menuju perkahwinan ideal. Tiada ayat berbunyi seperti nasihat motivasi, kerana baginya setiap hubungan terlalu pribadi untuk dijadikan formula umum. Apa yang dikongsikan hanyalah pengalaman, tentang bagaimana dua orang belajar hidup dengan tempo yang sama, tentang bagaimana mereka berhenti menjelaskan kehidupan mereka kepada orang luar. Dalam perkongsian itu, tiada usaha untuk meyakinkan sesiapa bahawa pilihannya adalah yang paling betul. Dia tidak cuba menutup kemungkinan bahawa kebahagiaan
boleh hadir dalam bentuk lain dengan cara lain kepada orang lain. Kisah ini berdiri sendiri tanpa tuntutan untuk ditiru. Nada perkongsiannya juga tidak mendesak simpati. Tiada kisah silam yang diperah untuk emosi. Tiada konflik yang diperbesar supaya kelihatan dramatik. Sebaliknya, yang terasa ialah satu kejujuran yang tenang, bahwa hidup bersama seseorang tidak menjadikan segalanya mudah, tetapi menjadikannya lebih boleh ditanggung. Dan itu, bagi sesetengah orang, adalah definisi bahagia yang paling realistik. Dalam masyarakat yang sering menilai hubungan melalui apa yang kelihatan, perkongsian seperti ini terasa janggal. Ia tidak cukup menarik untuk dijadikan perbandingan, tidak cukup mencolok untuk dijadikan bahan iri. Namun disitulah mesej sosialnya perlahan-lahan muncul, bahwa kebahagiaan tidak perlu mencetuskan rasa kurang pada orang lain. Ia tidak perlu dibuktikan melalui gambar, kata-kata, atau pengesahan umum. Ia hanya perlu cukup untuk mereka yang menjalaninya. Sisi juga tidak memposisikan dirinya sebagai contoh sempurna. Dia tidak berkata, beginilah sepatutnya. Sebaliknya dia seolah-olah berkata, inilah yang sedang saya lalui. Perbezaan itu halus, tetapi besar maknanya. Ia membuka ruang kepada pendengar untuk bernafas, untuk tidak merasa tertekan, mengejar versi kebahagiaan yang dipamerkan orang lain. Perkongsian ini tidak menuntut persetujuan, hanya kefahaman bahwa ketenangan boleh wujud tanpa sorakan. Apa yang tinggal selepas mendengar ceritanya bukan rasa cemburu, tetapi rasa senyap yang aneh. Rasa bahawa mungkin selama ini terlalu banyak tenaga dihabiskan untuk kelihatan bahagia, sehingga terlupa untuk benar-benar merasa tenang. Kisah ini tidak menjerit perubahan, tidak mengajak revolusi dalam cara mencintai. Ia hanya menyelitkan satu kemungkinan, bahawa kebahagiaan yang paling jujur selalunya tidak mempunyai keinginan untuk dipamerkan, kerana nilainya terletak pada satu perkara yang tidak boleh diukur oleh pandangan luar. Rasa damai yang cukup untuk membuatkan seseorang berhenti mencari pengesahan di tempat lain. Di luar cerita ini, dunia bergerak terlalu laju. Ramai orang bangun awal, pulang lewat, dan mengisi hari dengan jadual yang padat. Mereka kelihatan sibuk, kelihatan berfungsi, kelihatan seperti sedang menjalani kehidupan yang betul. Namun di sebalik semua itu, ada satu perasaan yang sukar dijelaskan, kesunyian yang hadir, walaupun rumah tidak pernah kosong. Ada pasangan yang duduk di ruang yang sama, berkongsi bumbung yang sama, tetapi jarang benar-benar bertemu secara emosi. Dalam konteks itulah, kehidupan Sisi Iman bersama suaminya menjadi cerminan yang tidak selesa, tetapi jujur. Ia tidak menawarkan sesuatu yang luar biasa. Tiada kemewahan yang sukar dicapai. Tiada formula rahsia yang perlu dipelajari. Namun justru, kerana kesederhanaannya, ia menyentuh satu kekosongan yang semakin ramai rasakan, kerinduan kepada hubungan yang benar-benar hadir, bukan sekadar wujud di atas kertas atau status. Ramai orang hari ini mempunyai keluarga, tetapi hidup seperti orang asing. Makan bersama, tetapi masing-masing tenggelam dalam skrin. Tidur di katil yang sama, tetapi fikiran berada di tempat lain. Perbualan semakin pendek, sentuhan semakin jarang, dan keheningan tidak lagi terasa selamat. Dalam keadaan begini, kisah tentang dua insan yang memilih untuk memperlahankan hidup terasa seperti satu kemewahan yang hampir mustahil. Bukan kerana ia mahal, tetapi kerana ia memerlukan sesuatu yang semakin sukar diberi, masa dan perhatian. Apa yang diimpikan ramai bukanlah kehidupan tanpa masalah, tetapi kehidupan yang tidak membuatkan mereka merasa sendirian di dalam hubungan sendiri. Kehidupan Sisi Iman menggambarkan satu impian yang sangat asas, pulang ke rumah dan benar-benar disambut, duduk diam tanpa rasa diabaikan, berkongsi ruang tanpa perlu bersaing dengan dunia luar. Impian ini ringkas, namun dalam masyarakat yang sentiasa mengejar lebih,
ia menjadi semakin jarang. Disinilah persoalan mula timbul, perlahan-lahan, tanpa jawapan segera. Adakah kita sebenarnya kekurangan cinta atau kita kekurangan masa untuk menjaganya? Adakah masalahnya terletak pada perasaan yang pudar atau pada kehadiran yang semakin berkurang? Banyak pasangan berpisah bukan kerana tiada cinta, tetapi kerana tiada ruang untuk cinta itu bernafas. Kerana terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak gangguan, terlalu sedikit saat untuk benar-benar melihat satu sama lain. Kehidupan yang dikongsi sisi bukanlah penolakan terhadap cita-cita atau kejayaan. Ia lebih kepada satu pilihan untuk tidak membiarkan kesibukan mengambil alih segala-galanya. Untuk menyedari bahawa hubungan tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi terhakis perlahan-lahan apabila masa bersama sentiasa ditangguhkan. Dalam dunia yang mengagungkan produktiviti, memilih untuk hadir sepenuhnya kepada pasangan boleh terasa seperti satu tindakan radikal. Bagi mereka yang membaca kisah ini, mungkin ada rasa tidak puas yang muncul. Bukan cemburu, tetapi kesedaran. Kesedaran bahawa apa yang diimpikan selama ini mungkin tidak sejauh yang disangka. Bahawa kebahagiaan tidak sentiasa menunggu di fasa seterusnya. Apabila lebih stabil, apabila lebih berjaya, apabila lebih lapang, mungkin ia menunggu di saat-saat kecil yang sering dilepaskan, di meja makan yang sunyi, di perbualan yang tidak pernah sempat dimulakan. Dan apabila cerita ini terus berlegar dalam fikiran, ia meninggalkan satu soalan yang sukar dielakkan. Dalam usaha kita membina kehidupan yang lengkap di mata dunia, berapa banyak kehadiran sebenar yang telah kita korbankan dan berapa lama lagi kita akan terus menyangka bahawa cinta boleh bertahan tanpa masa, tanpa perhatian, tanpa kesediaan untuk benar-benar berada di situ bersama orang yang kita pilih untuk hidup bersamanya. Malam turun tanpa isyarat. Tidak ada musik latar, tidak ada bunyi notifikasi yang memotong kesunyian. Di dalam rumah itu, lampu kuning menyala sederhana, cukup untuk menerangi ruang, tidak cukup terang untuk menuntut perhatian. Waktu bergerak perlahan, seolah-olah turut menghormati ketenangan yang sedang berlaku. Tiada sesiapa bercakap tentang hari esok, tiada siapa cuba merancang terlalu jauh. Segalanya berhenti di saat ini. Di sudut ruang tamu, Sisi Iman duduk tanpa posisi yang disengajakan. Bukan pose untuk dilihat cantik, bukan sudut untuk dirakam. Rambutnya tidak disusun rapi, wajahnya tidak disediakan untuk tatapan sesiapa. Dia tidak memegang telepon, tidak memeriksa apa-apa. Dunia luar seperti berhenti tepat di depan pintu rumah itu. Apa yang tinggal hanyalah dirinya dan ruang yang mengenalinya tanpa perlu bertanya. Dalam suasana itu, tidak ada dialog besar tentang masa depan. Tiada perbualan tentang rancangan 5 tahun, tentang apa yang akan berubah atau apa yang perlu diperbaiki. Soalan-soalan yang sering datang dari luar, bahagia ini akan bertahan berapa lama? Adakah semuanya akan kekal begini? Tidak dijawab. Bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana soalan-soalan itu tidak diberi ruang malam ini. Malam ini tidak menuntut kepastian. Keheningan di dalam rumah itu tidak kosong. Ia penuh dengan perkara yang tidak diucapkan. Dengan kebiasaan yang terbina tanpa disedari. Dengan kehadiran yang tidak perlu dibuktikan melalui kata-kata atau perbuatan besar. Tiada siapa cuba meyakinkan sesiapa bahawa hidup ini sempurna. Tiada siapa cuba menafikan bahawa esok mungkin berbeza. Namun pada saat ini, perbezaan itu tidak penting. Lampu kuning terus menyala, mencipta bayang-bayang lembut di dinding. Setiap bayang bergerak perlahan, seiring dengan nafas yang tidak tergesa-gesa. Di luar sana, mungkin ada pasangan lain yang sedang memuat naik gambar, sedang menulis caption panjang tentang cinta, sedang mencari reaksi dan pengesahan. Di sini, semua itu tidak berlaku. Tidak kerana ia salah, tetapi kerana ia tidak diperlukan. Sisi tidak bercakap tentang perkahwinan sebagai pencapaian. Dia juga tidak menggambarkannya sebagai jawapan kepada segala kekosongan hidup.
Dia hanya berada di situ, di dalam satu kehidupan yang tidak meminta untuk diperhatikan. Kehidupan yang tidak menjanjikan keabadian, tetapi menawarkan satu perkara yang jarang diberi nilai. Rasa cukup untuk berhenti bertanya buat seketika. Malam semakin larut. Tidak ada penutup cerita. Tidak ada kesimpulan yang kemas. Hanya satu gambaran yang tertinggal. Seorang wanita di dalam rumah yang tenang, tanpa keperluan untuk menjelaskan kebahagiaannya kepada dunia, tanpa keinginan untuk membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Dan di celah keheningan itu, satu persoalan perlahan-lahan muncul, bukan untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan oleh sesiapa yang membaca. Apabila perkahwinan dalam keadaan tenang, tidak perlu pembuktian, tidak menagih kekaguman, adakah itu sebenarnya bentuk kebahagiaan yang paling mudah hilang dalam kehidupan manusia modern hari ini?